Siapakah yang mengasaskan? Wadi'uhu al-masyhuru anna awwala wadi'in li ilmi nahwi huwa Abul Aswad ad-Du'ali bi amri Amiril Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tentang yang meletakkan ilmu nahwu ni ada khilaf. Banyak khilaf, tapi khilaf yang paling masyhurnya 3. Ada yang kata yang meletakkan, yang mengasaskan ilmu nahwu ni adalah Sayyidina Ali sendiri, Ibn Abi Talib. Itu kaul yang pertama. Kaul yang kedua mengatakan Abul Aswad ad-Du'ali sendiri yang meletakkan, mengasaskan ilmu nahwu. Pendapat yang ketiga, Abul Aswad ad-Du'ali yang mengasaskan ilmu nahwu dengan perintah Sayyidina Ali Ibn Abi Talib, dan itulah paling rajih. Maksudnya gabung lah, ibarat gabung daripada pendapat pertama yang kedua. Sebab apa? Kalau nak kata Sayyidina Ali sendiri yang letak, kemungkinan tak. Sebab apa? Dia banyak lagi yang sibuk dengan masalah khilaf yang berlaku ketika tu, dia memerintah lagi. Jadi dari segi logiknya kita nampak dia tak ada masa untuk nak tafarruq untuk menulis dalam bidang tu. Jadi dia mesti perintahkan seseorang. Jadi yang ketika tu yang paling makruf adalah Abul Aswad ad-Du'ali. Jadi pendapat yang paling makruf apa yang disebut oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Abul Aswad ad-Du'ali dengan perintah Sayyidina Ali Ibn Abi Talib. Tentang kisah macam mana boleh letak tu ada banyak juga qil. Ada yang kata di antara yang makruf lah. Di antara yang makrufnya ada satu malam tu Abul Aswad ad-Du'ali berada di Sutuh atas rumah dia bersama anak perempuan dia. Jadi anak perempuan dia sebut apa? Ya abi ma ajmalus sama. Dia sebut ma ajmalu dengan dhammah, ma ajmalus sama. Jadi ayah dia pun sebut kawakibuha. Jadi dia faham apa? Dia ingat anak dia tanya apakah yang menjadikan langit ni cantik. Jadi ayah dia ingat persoalan, jadi ayah dia jawablah kawakibuha, bintang-bintang. Lalu anak dia jawab, lam aqsid zalik, bukan aku nak maksudkan persoalan, wa innama uridu at-ta'ajjub, yang aku nak alangkah cantiknya langit. Jadi ayah dia kata, kalau itu yang kamu maksudkan, kena sebut apa? Ma ajmala as-samaa, dengan baris atas, ma ajmala as-samaa, supaya ma tu jadi ma ta'ajjubiyah. Kalau macam ma ajmalu, ma tu jadi ma istifhamiyah. Jadi Abul Aswad ad-Du'ali ketika tu, dia yang alim nahwu pun, anak sendiri melakukan kesalahan. Ini antara kisah yang makruf lah. Jadi dia jumpa Sayyidina Ali, bagi tahu kisah ni lah. Jadi Sayyidina Ali suruh dia kumpul apa yang patut ketika tu mengikut keadaan yang perlu. Itu satu kisah. Satu kisah yang lain, ada satu masa Abul Aswad ad-Du'ali masuk berjumpa Sayyidina Ali. Ketika tu nampak di tangan Sayyidina Ali ada beberapa helaian kertas. Jadi ditanya, apakah yang ada di tangan kau? Jadi dia kata, aku nampak sekarang ni bila dah ada Islam dah tersebar, berlakunya futuhat, bercampurnya Arab dengan Ajam, berlakunya kesalahan yang amat ketara. Jadi aku rasa aku nak letak satu benda yang boleh menjadi asas kepada orang awam untuk menjadikan ilmu nahwu bahasa Arab ni tidak rosak. Jadi di situ dia tulis al-kalam kulluhu ismun wa fi'lun wa harfun. Kalam ni semuanya di antara isim, fi'il dan haraf. Tak ada yang keempat. Al-ismu ma anba'a 'anil musamma wal fi'lu ma anba'a 'anil musamma waz zaman. Lebih kurang macam itulah. Di situ hanya ada 3 takrif. Lepas tu dan ditaksimkan al-ismu ila mudmar wa zahir. Lebih kurang lah. Last sekali dia cakap kepada Abul Aswad ad-Du'ali, diberikan kepada sahifah tu kepada Abul Aswad ad-Du'ali, dan disuruh idhafahkan apa yang patut mengikut kesalahan yang berlaku ketika tu. Lalu dia patah balik dan ditunjukkan kepada Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali sebut apa? Unhu hadzan nahwa. Unhu hadzan nahwa. Ikutlah seperti mana yang kamu buat ni. Daripada situlah terbitnya nama ilmu nahwu. Ada yang kata lain, tak ingat, tapi dalam uslub ta'ajjub. Tak kau ingat, tapi ma ajmala hadzan nahwa. Tapi lebih kurang tu, tapi yang makrufnya unhu hadzan nahwa. Daripada di situ diambilkan nama ilmu nahwu. Okey, itu kalau bincang tentang wadih. Yang terakhir, hukum syari'. Apakah hukum syarak? Hukum syarak dalam mengaji ilmu nahwu ni adalah fardu kifayah. Maksudnya dalam satu kawasan, kalau seorang je mengaji, yang lain telah pun tergugur. Tetapi wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin fasara fardhu 'ainin alaihi. Kalau ketika dalam kampung tu memang tak ada orang ngaji, seorang je yang pergi azhar, yang lain tu semua kerja kampung, ketika tu bukan fardu kifayah, fardu 'ain lah kepada individu tersebut. Kalau betul dia yakin dalam kampung ni memang tak ada orang lain, ketika tu menjadi fardu 'ain
fardu kifayah akan jadi fardu ain lah kalau ketika tu tak ada orang lain, sebab dengan dia akan tergugurnya dosa daripada orang lain.